Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال عن أبي عبد الله بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. Satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah. Dia mendengar daripada ayah dia, dan ayah dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mengatakan, Man habasal inaba, siapa yang menyimpan anggur, ayyam qitaf, beberapa hari setelah dia petik anggur. Simpan beberapa hari, hatta yabi'ahu, sehingga setelah itu dia menjual anggur tersebut, mimma yattakhidahu khamra, kepada mereka yang menjadikan anggur itu sebagai arak. Faqad taqahhaman nara ala basiratin, maka sungguhnya dia telah disambar api neraka. Di sini kalau kita faham secara literal, maka hadis ini menyentuh tentang anggur saja. Oh, hadis ini tak ada kaitan dengan kita sebab kita tak pernah menanam anggur, sebab kita tak petik anggur. Maka kalau kita faham begitu, hadis ini tak sesuai dah sampai kiamat. Hadis ini sudah habis, tak boleh apply lagi setelah kewafatan Nabi. Dan hadis ini tak relevan lagi. Sebab itu agama ni luas. Apa-apa ayat ataupun hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berlaku pada ketika itu sahaja, tetapi sebagai panduan sehinggalah hari kiamat. Maka di sini ulama memahami, mereka berfikir dengan pemikiran yang jauh, lalu terbentuklah satu kaedah. Dia agama ni dia terbina di atas kaedah, bukan main suka-suka ikut suka hati, tak. Dia ada kaedah dia, dia ada disiplin ilmu dia. Maka daripada hadis ini terbentuk satu disiplin kaedah, sesuatu perkara yang harus, apabila dia menjadi perantaraan kepada benda yang haram, maka dia jadi haram. Sesuatu perkara yang harus, kalau dia jadi perantaraan kepada wajib, dia jadi wajib. Sesuatu yang harus jadi perantaraan kepada sunat, dia juga jadi sunat. Begitulah berlaku kepada perkara yang wajib, sunat, makruh dan haram. Baik memetik anggur, makan anggur, tanam anggur, makan itu, makan ini, kesemua perkara telah disebutkan di bawah satu kategori hukum, dia panggil sebagai jawaz. Jawaz ini iaitu harus. Dia tidak tertakluk kepada hukum dapat pahala, dia tidak tertakluk kepada dapat dosa. Contohnya seperti berjalan kaki.
Saya datang ke masjid dengan jalan kaki, saya datang naik motor, saya datang naik kereta, itu harus pilihan sendiri. Awak tak dapat dosa kalau awak naik motor, dan awak tak dapat pahala kalau awak naik motor. Semata-mata pandang kepada bawa motor. Tapi kalau awak bawa motor itu ke masjid, itu dipanggil perantaraan. Asal perkara itu harus, tetapi dia jadi wasilah, dia jadi perantaraan kepada perkara yang sunat, maka dapat pahala, maka dianggap sebagai sunat. Kalau perkara itu harus, dia jadi perantaraan kepada haram, dia juga haram. Contoh, makan ini tidak tertakluk dengan hukum. Sekatilah nak makan apa pun, orang tak boleh larang. Nak makan nasi biryani, nak makan sate, nak makan itu harus. Nama di bawah satu hukum. Awak makan sate pun tak dapat pahala, awak makan biryani pun tak dapat dosa. Ini kaedah disiplin ilmu untuk kita faham. Tetapi apabila ia jadi wasilah kepada 4 hukum saya sebut tadi, wasilah ni perantaraan. Dia makan nasi, dia makan sate ataupun apa saja, untuk beri kekuatan dia bangun tengah malam buat tahajud. Tahajud sunat, maka dia makan tu dapat pahala, dan makan itu dibagi sunat. Begitu juga berjalan adalah harus. Jalan kaki semata-mata kita pandang berjalan itu adalah harus. Tapi kalau dia berjalan menuju ke tempat yang haram, maka perjalanan itu haram. Mana bukti apa yang saya cakap ni? Baik, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kata la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat di sini bukan larang zina. Ayat ni bukan larang zina. Zina itu dipahami dengan hukum sebaliknya. Ayat ini mengatakan la taqrabu, jangan hampiri. Hampir pun tak boleh. Nampak? Melakukan perkara yang boleh mendekatkan ke arah itu pun dah tak boleh, apatah lagi kalau buat perkara tersebut. Ini dibuat wasilah perantaraan itu haram kerana matlamat dia haram. Perantaraan itu dipanggil wasilah. Benda yang tu secara hakiki dipanggil maqasid ataupun objektif. Maka di sini terbentuk kaedah disiplin ilmu. Apa dia? Berdasarkan hadis ni, sesuatu perkara itu asalnya boleh, tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi kalau yakin perkara itu menjurus kepada perkara yang haram, maka berdosa juga awak buat. Contoh yang disebutkan dalam hadis adalah apabila memerah anggur untuk dijual kepada pembekal arak, untuk orang yang buat arak. Awak tahu dia buat arak, awak jadi pembekal dia, awak supplier untuk dia, maka awak juga haram. Awak juga sama seperti dosa orang yang menjual arak ataupun yang meminum. Saya tak minum, tak apa. Ini bila faham, menggunakan akal. Baik, satu perkara yang kita kena tahu, di dalam agama ada yang nama dia khair, kebaikan. Ada yang nama dia syar, keburukan ataupun kejahatan. Yang nak menentukan mana satu khair, mana satu syar, adakah melalui dengan logik kepala otak kita ataupun dengan nas? Ini benda perlu kita faham. Di dalam agama ada perkara yang baik buruk tertakluk dengan Quran dan hadis. Ada juga di dalam agama menentukan baik dan buruk itu berdasarkan logik kita. Contoh, antara sate dengan seafood depan saya, mana yang baik, mana yang buruk? Saya nak makan yang mana satu? Saya kena buat pilihan.
Saya kena pilih salah satu. Maka pilihan ini bergantung kepada, sebab dia benda harus. Maka yang menentukan mana baik mana buruk akal saya. Sebab tu tidak kesemua perkara baik dan buruk ditentukan oleh nas Quran dan hadis, dan tidak semua perkara baik buruk ditentukan oleh akal. Maksudnya apa? Kebaikan bukanlah subjektif. Ini berlaku salah faham apabila ada yang mengatakan kebaikan itu secara totalnya adalah subjektif. Apabila awak nilai dia baik, baiklah. Apabila awak anggap dia buruk, buruklah. Ini idea bukan baru dalam Islam. Idea ini sudah pun wujud pada zaman Mu'tazilah. Bahkan idea ini sudah pun ada di kalangan Yahudi, kerana mereka menghalalkan apa yang diharam, mengharamkan apa yang dihalal. Kadang-kadang dia faham baik buruk ni yang tentukan logik akal. Ini yang salah. Kalau awak anggap dia baik, baiklah. Kalau awak anggap dia jahat, jahatlah. Ini selalu digunakan oleh orang-orang yang cuba membawa fahaman ataupun yang terpengaruh dengan fahaman liberalisme. Dia faham gini: kebebasan berfikir, kebebasan menentukan baik buruk adalah mutlak diri sendiri. Jadi ini menjadi masalah apabila apa? Saya rasa okey ya. Contoh, saya minum tak mabuk pun, maka so dia okey bagi saya. Ini kesan apabila menilai baik itu dengan akal, menilai buruk itu dengan akal. Kadang-kadang ada orang yang nak justify apa yang dia buat itu sebenarnya tak salah. Ini selalu saya sebut. Dia kata, alah, awak pakai, ada orang pakai tudung pun tak sembahyang juga, mulut jahat juga, duk mengumpat juga. Alasan yang diberikan untuk apa sebenarnya dia cakap begitu? Untuk apa dia kata, alah, pakai tudung pun mulut jahat juga, mulut kutuk orang, mengumpat orang juga. Agak-agak ayat ini dikeluarkan sebab apa? Sebab dia nak justify, dia nak pertahankan diri dia. Tak bertudung pun tapi saya baik. Ini sebab apa? Dia gunakan logik akal. Baik buruk akal yang tentukan. Jadi bila berlaku macam ni, agama akan jadi celaru. Tidak ada, takkan selaras hukum. Dia akan celaru. Satu benda boleh jadi buruk dan baik berdasarkan apa? Bagaimana awak menilai perkara tersebut. Sedangkan kita, Nabi dah ajar, al-halal ma ahallahu Allah. Perkara halal apa yang telah dinilai halal oleh Allah. Wal haram ma harramahu Allah. Perkara haram apa yang telah diharamkan oleh Allah. Tapi tak semua, sebab itu tidak, kita perlu akui semua agama menganjurkan kebaikan. Tak ada agama suruh pengikut dia buat jahat. Baik Yahudi, baik Kristian, baik Islam, semua. Ini persamaan. Tidak ada agama yang suruh buat jahat. Awak ikut agama ni, awak kena curi. Awak penganut agama ini, awak kena merompak bank. Tak ada. Semua agama suruh buat baik. Tapi beza bagaimana kita mendefinisikan kebaikan. Itu beza. How you define, macam mana kita nak definisikan apa itu kebaikan. Kalau kita buka pintu luas, baik dinilai oleh akal, buruk dinilai oleh akal, celaru habis. Sebab tu kita ada panduan. Ahli sunnah wal jamaah mengutamakan nas berbanding akal. Mu'tazilah mengutamakan akal berbanding nas. Mengutamakan akal apa saja. Mengutamakan akal ni maksudnya apa?
Al-Quran kena ikut akal, logik. Sebab itu mereka takwil ayat-ayat yang bercanggah dengan logik akal. Kita tak. Ahli sunnah bukan begitu. Akal kena akur kepada nas. Sebab apa? Akal tidak terpelihara daripada salah dan silap. Akal kita boleh jadi sesuatu perkara itu kita buat betul, boleh jadi salah. Al-Quran la raiba fih. Maka sebab itu kita mendahulukan nas. Mana dalil ni, cakap saja ya. Baik. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Cerita kata apa? Ayat ini menunjukkan kelemahan akal. Mungkin perkara yang kamu benci, kamu tak suka, sebenarnya hujung pangkat dia baik untuk kamu. Kita tak suka, kita anggap dia buruk, rupanya baik. Kita anggap kawan kita jahat, rupanya dia bantu kita. Wa asa an tuhibbu syai'an. Mungkin sesuatu yang kamu sayang, kamu suka, sebenarnya keburukan untuk kamu. Ini menunjukkan bahawa akal boleh jadi betul, boleh jadi salah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Maka di sini agama adalah menitik beratkan tentang apa? Kena fikir. Sebab itu kalau duduk dalam kuliah nak tidur saja, itu takkan faham agama. Takkan faham. Sebab apa? Dalam ayat banyak Allah sebut liqaumi yaqilun. Agama untuk orang yang suka berfikir, bukan untuk orang yang suka tidur. Bukan sini lah, sini tak tidur, orang lain. Agama bukan ikut suka-suka, ikut apa yang orang buat kita buat. No. Kena fikir. Sebab tu Nabi SAW sendiri dalam ayat Allah mengajak berfikir. Bila Nabi kata sebab apa kamu sembah berhala ni, lalu mereka cakap bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Kami ikut apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami lah. Kami ikut je lah. Akal ada tak mau fikir? Tak apa, ikut je. Ikut. Ini dipanggil ikut perkara yang salah. Orang salah kita nak ikut ke? Tak, kita fikir. Jadi agama hanya untuk orang yang suka berfikir. Ini sebab itu dalam hadis ni mengajar untuk kita berfikir, supaya kita kena faham. Iaitu apabila disebutkan anggur dalam hadis, jangan kita faham anggur semata-mata. Sebab tu ulama ni dia faham, bukan satu-satu tu dia faham menyeluruh. Sebagai contoh, nanti kita akan sebut satu hadis boleh muncul pandangan yang berbeza. Yang tu kata tak sah, yang ni kata sah, yang ni kata haram, yang ni kata tak. Hadis yang sama, satu je. Kenapa boleh muncul pandangan begitu? Sebab tu saya tak heran kalau orang bawa dalil. Mana dalil, hafal dalil, sebut bagi dalil dekat kita. Oh salah, ustaz ni salah, ini dalil sekian-sekian. Dalil semua orang boleh bawa. Dalil semua orang boleh hafal. Orang bukan Islam pun boleh bawa dalil Quran. Orang bukan Islam pun boleh bawa dalil hadis. Bahkan dia kadang-kadang lebih hebat daripada kita, sebab dia suka mengkaji, dia suka fikir. Orientalis dia suka fikir. Orang kita suka malas fikir. Orang barat ni suka fikir. Sama ada dia fikir nak cari kebenaran ataupun nak cari kesalahan, tapi dia suka fikir. Sama ada dia nak cari salah, nak cari kebenaran, itu terpulang pada dia. Tapi memang dia suka orang yang suka berfikir. Lebih-lebih Yahudi, suka fikir. Baju cerdik. Satu hadis, kenapa agak-agak boleh terjadi khilaf di kalangan ulama muktabar?
satu ayat agak-agak kenapa boleh jadi khilaf di kalangan ulama muktabar? Isunya bukan dalil. Sebab tu saya kata, saya tak heran kalau orang boleh bawa dalil. Oh, dia hafal Quran, dia hafal hadis. No, itu biasa. Tapi yang mengagumkan adalah apabila dia boleh istidlal. Macam mana awak faham hadis ni? Macam mana awak faham ayat ni? Cuba bagi keterangan. Apa kaedah yang awak pakai? Itu baru betul. Ini tak dapat tidak, ini kena belajar bidang lain. Dipanggil usul fiqh. Ini bidang dia. Cara memahami, bukan cara bawa datang, bukan cara hafal. Itu baru dipanggil faqih. Itu baru dipanggil orang faham agama. Dalam hadis cuma disebut anggur, maka di sinilah pentingnya satu konsep dipanggil apa? Qiyas. Asal perkara yang harus, tetapi apabila dia mendorong ke arah haram, maka haramlah dia. Sebab itu kalau orang tanya, pergi ke konsert, mendengar konsert, apa hukum pergi ke konsert, dengar konsert? Itu kita kena, sebelum nak kata hukum, kita kena tengok dulu konsert tu haram ke tidak. Ini dipanggil kaedah al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Ini disiplin dia. Nak nilai, nak hukum sesuatu, awak kena kenal dulu apa benda tu. Nak hukum kata lembu, awak kena kenal lembu ni apa dia. Baru boleh kata lembu ni kaki 4, kaki 6, kaki 2. Tiba-tiba dia tak tahu, kemudian nak terus cakap hukum. Ini penting. Nak nilai sesuatu, kena tahu dulu benda itu. Itu dipanggil hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Agama ni mudah ya, bukan susah. Yang bagi susah ni kita. Bila anggap susah-susah. Sebab itu dalam pepatah Arab dia kata apa? La astashilanna as-su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Aku anggap mudah, lama-lama jadi mudah. Anggap payah, takkan datang kelas sebab payah. Takkan dapat kecuali orang yang sabar. Istidlal, saya sebutkan tadi, istidlal ni adalah cara memahami dalil, bukan cara awak kopi dalil. Awak bawa dalil itu belum tentu lagi orang pandai. Himar kamasalil himari yahmilu asfara. Dalam ayat kita jumpa, kalau nak kira bawa kitab ni kira pandai. Himar dia bawa kitab, belakang dia banyak, tapi dia tak tipu pun. Keldai, dia bawa dalil, lebih pada dalil. Bawa kitab tu kan, yahmilu asfara, tapi dia himar, dia taklah, dia tak reti apa yang dia bawa. Baik, itu kaedah. Apabila sesuatu perkara itu harus, tetapi dia menjurus ke arah sunat, sunatlah dia. Makan untuk menguatkan tenaga supaya boleh solat, makan tu jadi sunat, dapat pahala. Dan juga harus, apabila perkara harus itu kita lakukan, dia boleh menghalang kita daripada buat perkara haram, harus itu dapat pahala. Contoh, orang marah, isteri marah, apa ni duk lepak kan, lepak kedai mamak 2-3 pagi, tak balik lagi. Lepas tu suami cakap, ni contoh, suami boleh pakai ayat ni. Dari dia lepak menyebabkan dia tidak pergi melakukan perkara haram. Apa maksudnya? Dia lepak mamak, minum mamak sampai pukul 12, sampai pukul 1. Dan dengan sebab dia duduk di kedai mamak lah, dia tak pergi buat benda haram, maka dia duduk situ dapat pahala. Ini kebaikan. Perkara harus menjadi penghalang daripada dia melakukan perkara yang haram, itu pun dapat pahala. Ini kaedah, disiplin. Dia kata lebih baik saya melepak daripada saya pergi buat benda haram, maka itu pun dapat pahala. Ini agama luas, nak bagi pahala sampai tahap macam tu.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi ganjaran sampai tahap macam tu. Benda harus awak buat yang menjadi asbab untuk menghalang awak daripada buat benda haram, itu pun dapat pahala. Baik, kemudian hadis yang kedua diriwayatkan daripada Urwah, sahabat Nabi yang bernama Urwah Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan aw syatan fashtara bihi syatain. Rasulullah memberikan kepada sahabat yang nama dia Urwah, Rasulullah beri kepada dia 1 dinar. 1 dinar ni sekeping duit emas, sekeping shilling emas. Rasulullah berikan kepada dia 1 dinar untuk dia beli kambing. Maksudnya zaman Nabi dulu kambing ni harga dia 1 dinar. Murah Sebab tu kalau berpegang dengan duit emas dan perak, harga maintain. Sekarang, sampai sekarang pun maintain. Ini orang kaji bab ekonomi. Ulama Islam dah kaji kenapa Nabi SAW menggunakan mata wang transaksi itu menggunakan emas dan perak, sebab dia relevan dan sebab dia akan maintain harga dia. Ini yang jadi naik, kadang jadi turun. Masalahnya naik tak turun-turun. Kalau dah naik nak turun payahlah. Nabi kirim wakil kepada Urwah suruh beli seekor kambing. Maksudnya nilai semasa zaman tu 1 dinar. Fashtara bihi syataini. Lalu dengan 1 dinar yang Nabi suruh beli seekor kambing tu, dia dapat beli 2 ekor kambing. Dia dapat beli 2 ekor. Maksudnya apa? Dia ni orang pandai. Urwah ni orang bijak. Bijak apa? Tawar menawar. Bak tawar menawar ni bagi dekat orang perempuan lah. Kadang-kadang tawar menawar jangan terlajak sangat. Kadang-kadang sampai boleh menyusahkan peniaga. Janganlah sampai macam tu kan. Takkan harga RM100 tawar-tawar dapat RM10. Baik dia bagi free. Ini upaya makan modal. Tawar menawar boleh. Hukum tawar menawar adalah harus dibenarkan, tak ada masalah. Tapi jangan sampai menzalimi peniaga. Modal dia RM50, dia jual RM100. Tawar sampai kita minta dapat RM50. Untung pun tidak, rugi pun tidak, bahkan rugi lagi. Jadi bab tawar menawar, sahabat nama dia Urwah, dia pandai. 1 dinar sewaktu zaman itu boleh beli seekor kambing, tapi dia berjaya beli 2. Bila dia beli 2, perjalanan balik tu faba'a ihdahuma bidinar. Maksudnya dia bawa balik 2 ekor kambing. Nabi bagi 1 dinar, dia bawa balik 2 ekor. Kemudian di tengah jalan dia jual pula seekor. Dia jual pula seekor. Maksudnya dia balik dengan 1 dinar 1 kambing. Macam dapat free lah. Seolah-olah macam dia dapat free. Dia jual balik dengan harga 1 dinar, itu harga semasa. Bila sampai, dia cerita kepada Nabi apa yang berlaku. Fada'a lahu bil barakati. Nabi doa keberkatan kepada dia. Fi bai'ihi. Dia jual tu, Nabi doa kepada dia. Kata Nabi, fakana law ishtara turaban la rabaha fi. Nabi kata, kamu ni pandai. Kamu ni kalau jual tanah pun untung. Jual tanah bukan jual tanah ni, ambil tanah bulan bekas jual. Awak ni kalau jual batu pun boleh ni, untung. Ini menunjukkan apa? Sahabat Nabi SAW banyak perkara yang boleh kita faham daripada hadis. Yang pertama, tawar menawar dibenarkan. Yang kedua, Nabi SAW mendoakan sahabat yang pandai dalam urusan berniaga ini dengan keberkatan.
Yang ketiga, ini baru kita nak masuk hukum. Hukum tentang menjual sesuatu yang bukan milik. Ini baru kita panggil, istilahnya dipanggil bai' fuduli. Ini yang saya sebut tadi, kadang-kadang satu dalil boleh jadi perselisihan ulama. Tadi Urwah tadi, Nabi suruh dia beli seekor je. Awak pandai-pandai beli 2 ekor kenapa? Tu ada pandangan ulama kata begitu. Bila beli 2 ekor, awak jual seekor, Nabi tak suruh jual pun. Nabi tak suruh jual. Maka di sini mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh jual barang yang bukan milik awak tanpa ada keizinan. Nabi tak suruh awak jual pun, Nabi suruh Urwah ni beli. Tapi dengan kebijaksanaan dia, dia beli, dia jual balik. Yang masalahnya dia jual tu, Nabi tak suruh jual. Maka di sini satu pandangan. Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa tidak boleh, tak sah jual begitu, kerana masuk dalam kategori jual bukan milik kamu dan jual tanpa ada suruhan, tanpa ada arahan daripada tuan yang bagi duit. Kata Imam Syafi'i bukan cakap kosong, dia ada dalil lain. La tabi' ma laysa 'indak. Nabi kata jangan kamu jual benda yang bukan hak kamu kecuali kamu dapat izin daripada empunya harta tersebut. Saya nak jual telefon. Contohlah, ada orang bagi dekat saya RM1,000, suruh saya beli telefon yang harga dia RM1,000. Kemudian saya beli, saya dapat 2 biji, saya dapat 2 telefon. Saya pandai sehingga saya dapat 1,500, maka saya dapat 2 lah. Orang tu suruh saya beli 1 kan. Okey, saya dapat beli 2. Kemudian saya jual. Saya jual, modalnya daripada duit siapa? Duit orang tadi. Sebab itu mazhab Syafi'i menganggap ini salah. Ini tak boleh kerana dia tak suruh awak jual pun. Jual tu daripada keuntungan. Ya, keuntungan tu modal siapa? Modal awak. Sebab itu kita ambil duit orang, kita jadikan pelaburan, kemudian kita bayar balik duit orang tu, ini juga salah. Sebab apa? Sebab tanpa izin pemilik dia. Walaupun duit dia itu berjaya menghasilkan, pelaburan itu berjaya sehingga boleh dapat untung banyak, tapi dia tak izin, dia tak pernah bagi suruhan, dia tak pernah benarkan pun tak boleh. Tetapi dalam bab muamalat, terutamanya di Malaysia lah, dalam perbankan, tak pakai mazhab Syafi'i sangat, lebih kepada mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi ni dalam perbankan sangat luas, sangat luas. Siapa yang nak detail, nak cermat, nak hati-hati, ambil mazhab Syafi'i. Hanafi mengatakan boleh, tak ada masalah, sebab Nabi telah mendoakan dia dengan keberkatan. Nabi doakan kepada dia dengan keberkatan. Kalau salah, Nabi marah dah. Kalau salah, takkan Nabi nak doa kepada dia dengan keberkatan. Ini cara faham yang kedua. Ini saya sebut satu hadis boleh menatijahkan salah faham. Bagaimana benda ini boleh berlaku? Contoh senang. Bagaimana benda ini boleh berlaku? Contohnya sangat mudah. Saya letak satu botol. Botol ni di depan. Bila saya tanya apakah bentuk botol ini, ada yang kata bentuk silinder. Sebab apa? Sebab dia tengok daripada depan. Ada yang kata bentuk bulat sebab dia tengok daripada atas. Maksudnya sisi pandang yang berbeza menghasilkan natijah yang berbeza. Salah ke? Tak salah. Dia pandang macam ni, kau ni pandang macam ni. Itulah yang berlaku di kalangan ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka sebab itu tidak ada masalah. Ni ingat senang nak faham, ingat senang nak senang, senang juga. Susah juga nak faham.
Sebab itu jangan mudah untuk mengatakan orang salah. Jangan mudah menyalahkan orang. Sebab apa? Sebab kita belum tentu betul. Maka dalam soal ini Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang memahami perkataan Nabi sehingga terbentuk dua kumpulan. Nabi kata, la yusalliyanna ahadukumul asra illa bi Bani Quraizah. Ini dah benda macam ni dah berlaku zaman sahabat. Balik daripada perang Khandaq, nak pergi ke Bani Quraizah, waktu itu dah masuk asar, dah azan asar. Nabi kata jangan semayang asar kecuali di Bani Quraizah. Ada sahabat yang faham, mungkin Nabi maksudkan kita semayang di destinasi Bani Quraizah. Yang kedua faham kita semayang siap-siap di pertengahan jalan. Yang semayang di tengah jalan memang semayang waktu asar. Yang semayang di kampung Bani Quraizah dah habis asar, dah sampai dah maghrib. Semayang asar bila dah masuk waktu maghrib. Lalu kedua-dua orang ni pergi jumpa Nabi, bagi tahu Rasulullah, saya begini, sini pula saya faham macam ni, yang ni faham macam ni. Nabi kata awak dua-dua betul. Apa? Satu dalil menatijahkan kefahaman yang berbeza. Sebab tu dalil sama tapi cara faham lain-lain. Ini saya tekankan ulang kali, bukan isu dalil tapi isu faham dalil. Kefahaman ni penting. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Ada sahabat dia tanya Nabi, man akraman nas? Siapa orang paling mulia? Nabi kata atqahum lillah, orang paling takwa. Sahabat tu tanya, kata laisa an hadza nas'aluk, bukan itu saya tanya. Maka Nabi kata fa Yusufu ibnu Nabiyillah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Maka kalau kamu faham, kalau kamu tanya, kalau kamu maksudkan orang paling mulia itu adalah individu, maka individu adalah Yusuf. Laisa an hadza nas'aluk, bukan itu maksud saya. Maka Nabi kata khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam iza faqahu. Orang paling mulia adalah apabila dia faham agama dia, bila dia reti apa yang dia buat. Jadi kemuliaan itu terletak kepada pemahaman kita dalam ilmu agama. Kadang orang kita ni adalah berlaku salah faham sikit. Dia tengok orang rajin sembahyang, dia tengok orang pakai jubah, dia kata alim. Maksudnya dia salah di dalam meletakkan makna, memaknakan perkataan itu salah. Alim ni orang cendekiawan tu dipanggil alim, ahli ilmu, scholar itu dipanggil alim. Habis orang tu buat ibadat rajin sembahyang, itu soleh, itu orang soleh. Tapi kita semua cop alim, belagak alim, pakai jubah belagak alim. Ini masalah bila menilai dari sudut zahiriah pakaian dia. Memang kita kena nilai zahir, tapi bukanlah pakaian itu menunjukkan dia tu berhak untuk dicop sebagai orang alim dan sebagainya. Baik. Jadi dalam hadis yang lain juga disebutkan, apabila Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, orang yang faham agama ni adalah orang yang Allah Ta'ala nak bagi dia jadi baik. Itu maksud hadis tu. Orang yang bila Allah nak jadi baik, Allah buat macam mana? Allah bagi dia kefahaman dalam agama. Bukan, Nabi tak kata orang yang Allah nak jadi baik ada orang yang Allah bagi dia rajin buat ibadat. No, Tuhan tak, Nabi tak kata begitu. Tapi Nabi kata orang yang faham agama. Bila dia faham agama, automatik dia akan menatijahkan kepada dia akan buat apa yang dia faham. Belum ya? Baik. Hadis yang saya sebutkan tadi tentang Yusuf ibnu Nabiillah. Bila Nabi ditanya siapa individu yang paling mulia, Nabi kata Yusuf, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Tak ada mana-mana orang macam ni. Tidak ada mana-mana Nabi sama seperti Yusuf dari sudut apa?
Bapa dia Nabi, datuk dia Nabi, moyang dia Nabi. Tak ada selang langsung. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi kita pun Nabi juga, tapi selang jauh dengan Ismail tu. 40 orang lebih nak sampai kepada Nabi Ismail. Tapi Yusuf tak. Apa kelebihan? Nabi Yusuf ni pertama diberikan ilmu ta'wilul ahadis, tahu maksud mimpi orang. Ini panjang kalau saya cerita ni. Dan kali saya cerita tentang Yusuf alaihissalam. Diberikan ilmu, diberikan kemahiran di dalam pentadbiran, pengurusan harta. Dia pandai urus harta. Yang ketiga, berjaya mengawal, menahan godaan orang perempuan. Ini masalah. Inna kaidakunna azim dalam Yusuf. Dalam Yusuf ada ayat pendek. Tuhan kata apa? Sesungguhnya tipu daya orang perempuan ini sangat besar. Kopiah boleh cabut kopiah boleh cabut. Ini bahaya. Baik, habis lah. InsyaAllah kita sambung next. Saya akan cerita tentang Yusuf sikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.